Salam and hi guys. So hari ini kita akan membincangkan mengenai steps in gene cloning. Di mana step in gene cloning ini hari ini saya akan conteng-conteng Okey, so conteng-conteng ni lagi mudah saya rasa untuk faham. Okey, so saya nak jelaskan beberapa komponen utama untuk dalam step in gene cloning ni bagi memastikan kita lebih mudah fahamlah. Okey, so sekarang ini kita nak pergi kepada step yang pertama. Step yang pertama ini kita panggil sebagai isolation. Di mana dalam isolation ini kita akan ambil dari dua sos yang utama. Okey, yang pertama sekali adalah kita cerita pasal E. coli. So E. coli ini adalah sejenis bakteria. Okey, so dalam bakteria ini kita ada apa dia guys? Kita ada plasmid. So kita akan bawa plasmid ini keluar. Okey, so ini adalah plasmid. Okey, seterusnya ini satu plasmid. Yang kedua kita ada gene of interest. Di mana gene of interest ini selalu kita ambil pada human ataupun kita ambil daripada animal, okey, ataupun kita ambil daripada any tumbuhan yang ada. Okey, so animal ataupun any plant yang kita ada. Okey, so plant. So kita akan keluarkan satu. Okey, kita akan dapat satu gene. Okey, gene ni panjang lah. Okey, so kita panggil sebagai gene of interest. Di mana untuk plasmid dan gene of interest ini dia akan mempunyai karakteristik yang tersendiri. Okey, seperti contoh kita ambil plasmid ya. Okey, so plasmid ini dia terbahagi. Saya akan lukis kat sini, saya akan pakai color lain. Okey, so plasmid ini kamu kena ingat dia terdiri daripada beberapa genetik marker yang utama. Okey, so seperti kamu tengok dalam video saya sebelum ini, kita ada dua marker utama. Yang pertama sekali adalah LAGZ. Okey, LAGZ ni seperti kita belajar dalam lag operon. LAGZ ini penting untuk menghasilkan enzim beta galactosidase, beta gal. Okey, dan satu lagi kita ada ampicillin resistant. So any bakteria yang mempunyai ampicillin resistant ini dia boleh hidup di dalam maksudnya dia boleh tahan ataupun dia boleh survive bila wujudnya antibiotik ampicillin. Sebab apa nama dia able untuk evolve bila dia ada ampicillin resistant. Okey, kenapa ni penting? Okey, untuk LAGZ ini kita gunakan dia untuk yang kita panggil sebagai blue white screening, dan untuk ampicillin resistant ni yang kita belajar dalam video sebelum ini adalah antibiotic screening. Okey, screening. Okey, so sekarang ini kita nak pergi kepada cleave. Okey, untuk cleave apa yang kita akan buat adalah cleave ataupun cut. Cleave ni bermaksud potong. Okey, so kita ambil plasmid tadi. So plasmid tadi kita ada plasmid, iaitu di mana dia ada LAGZ dan dia ada ampicillin resistant, dan untuk gene of interest dia panjang lah. Okey, di mana dekat kawasan ini, dekat dalam kita punya plasmid atau gene of interest, dia akan ada banyak yang kita panggil sebagai restriction site. Okey, apa maksud restriction site ni? Adalah tempat di mana wujudnya. Okey, contoh dia kita akan potong menggunakan restriction enzyme yang sama. So contoh yang kita nak pakai untuk hari ini adalah EcoR1, di mana restriction site dia adalah GAA-TTC dan kat bawah ni GAA-TTC, di mana dia akan potong macam ni, betul? Okey, so dekat kita punya resistance site dekat dalam kita punya plasmid ni ada banyak tempat. Okey, so saya tukar pakai marker lain. Okey, mungkin dia ada dekat sini, mungkin dia dekat sini, dia mungkin ada dekat sini, ada dekat sini, dan banyak tempat. Okey, dekat dalam kita punya gene of interest pula dia mungkin ada satu atau dua tempat yang dia akan potong, tapi dia tidak akan mengganggu kita punya GOI. Okey, ini GOI yang utama. Okey, so apa yang berlaku adalah kita akan potong menggunakan restriction enzyme. Okey, so restriction enzyme akan buat single cut dalam LAGZ dan many cuts dekat dalam kawasan apa? Kawasan kita punya plasmid yang lain. So ini adalah plasmid, kalau kamu tak terlupa, dan ini adalah kita punya gene of interest yang kita mahukan. Okey, so seterusnya kita akan bincangkan mengenai insertion. Okey, apa insertion?
Okey, insertion ini adalah I yang seterusnya. Okey, yang ketiga adalah insertion. So apa yang berlaku adalah kita akan insert. Kita nak insert apa? Kita nak insert GOI ke dalam plasmid. Di mana bila GOI masuk dalam plasmid, dia akan jadi recombinant plasmid. So di mana apa yang kita akan buat kat sini adalah kita akan mixkan dia, campurkan dia, dan kita akan letak dia menggunakan DNA ligase lah. So dia apa yang dia akan buat adalah dia akan gum, di mana kita ada dua possibilities. Possibilities pertama adalah recombinant plasmid, dan possibilities kedua adalah non-recombinant. Okey, apa recombinant plasmid dengan non-recombinant plasmid ni? Okey, untuk recombinant plasmid saya akan buat satu lukisan. Okey, dia bulat plasmid. Okey. Di mana dia ada amphisilin resistant, dan dia berjaya masuk gene of interest. Okey, so saya colourkan dia pakai colour merah supaya kamu nampak jelas. So dia ada gene of interest kat sini. Okay, so bila dia ada gene of interest kat sini, di mana gene of interest ini dia termasuk antara apa dia? Antara LAC-Z. Kenapa penting untuk LAC-Z ini? Ini penting untuk blue white screening. So saya letak La kat sini dan CZ kat sini. Maksudnya LAC-Z kita tak intact. So saya tulis kat sini LAC-Z not intact. Maksud not intact? Tidak bersambung. Tetapi untuk non-recombinant plasmid, apa yang berlaku adalah ditutup balik je. Kenapa tutup balik? Kita punya gene of interest tak masuk. Tak sempat masuk atau tak dapat masuk. Dan kita juga ada satu possibilities, iaitu saya boleh cakap sebagai wild type. Okay, apa maksud wild type ni? Bermaksud plasmid yang bukan kita buat, ataupun bukan plasmid yang asal. Plasmid ini datang daripada nature. Okay. So sekarang ini adalah 3 possibilities yang ada, di mana kita akan tengok pada step yang seterusnya, iaitu transformation. Okay, so step yang seterusnya adalah transformation. So bila kita sebut transformation, apa yang akan berlaku adalah kita akan introduce plasmid tu tadi. Kita ada A, kita ada B, kita ada C. Kita akan introduce kepada host cell, iaitu host cell yang kita pakai kat sini adalah E. coli. So ada E. coli yang akan ambil recombinant, ada yang ambil non-recombinant, dan ada yang mungkin masih lagi menggunakan wild type lagi dia punya apa tu nama dia, plasmid. So kita ada berapa jenis E. coli? Ada 3 jenis E. coli. Okey, sekejap saya akan lukis satu-satu. So E. coli yang pertama, semua kena garis So E. coli yang pertama adalah E. coli yang ada amphisilin resistant dan ada kita punya GOI. So saya color kamera secara random. Okey. Okey, dia ada GOI. LAC-Z ada tak? LAC-Z dia tak intact ke intact? Dia tak intact So LAC-Z dia tak sambung. So ini adalah yang dapat A, iaitu kita panggil sebagai recombinant plasmid. Seterusnya kita ada E. coli yang ada amphisilin dan LAC-Z ni intact. Ini dia menggunakan non-recombinant. Dan kita juga ada E. coli yang biasa-biasa saja. So ini adalah C. Okey, sekarang ini proses yang seterusnya adalah yang kelima, amplification. Bila sebut amplification, kita biarkan bakteria itu membesar dan membesar.
Di mana untuk amplification ini kita akan hidupkan bakteria ini di atas satu petri dish, di mana petri dish ini kita akan ada X-gel campur dengan ampicillin. Okey, bagi sesiapa yang baru belajar ataupun tak tahu pasal bakteria, bakteria ni dia duduk di atas petri dish Okey, di mana kat sini kita letak dia dalam agar. Agar ini kita boleh supplykan dia dengan nutrien. So kalau kita nak menternak bakteria ataupun kita nak hidupkan bakteria, kita akan menggunakan agar-agar yang penuh dengan nutrien yang spesifik kepada bakteria tersebut, sebab bakteria ni akan makan serta-serta nutrien yang secara spesifik. Okey, untuk eksperimen kali ini ataupun untuk gene cloning ini, kita akan menggunakan X-gel dan ampicillin resistant, sebab ini penting untuk yang kita panggil sebagai blue white screening. Okey, blue white screening. Okey, yang seterusnya kita nak membincangkan mengenai screening. Okey, step yang ke-6. Sebenarnya screening ini kita terbahagi kepada dua benda. Yang pertama, kita ada apa dia guys? Kita ada antibiotic screening. Yang kedua, kita ada blue white screening. Okay, seperti saya lukis dalam slide sebelah, apa yang berlaku adalah antibiotic screening ini untuk kita bunuh any bakteria yang ada C. Okey, apa C ni tadi? Wild type punya plasmid. Sebab kita nak hidup, kita nak terima siapa-siapa yang ada kita punya plasmid je. So di mana blue white screening ini dia terbahagi kepada dua. Okey, plasmid without insertion ini kita bagi sebagai non recombinant. Dan yang insertion ni kita bagi sebagai recombinant. Ini disebabkan plasmid without insertion, lactate dia intact. Maksudnya dia tak mendapat apa-apa gene of interest. Manakala untuk recombinant ini, lactate dia is disrupted ataupun terpecah. So apa yang kita nak sekarang ini, dia akan tumbuh. So yang kala biru dia non-recombinant sebab dia lactate, ataupun tadi yang saya lukis adalah B, yang ni adalah A. Yang kita bunuh tadi adalah C. So B koloni dia kala biru dan white ni koloni dia kala putih. So bakteria ini dia akan tumbuh dalam agar kita yang ada X-gel dan yang ada apa? X-gel dan ampicillin, iaitu antibiotik. So ampicillin tadi antibiotic screening, blue white screening ni gunakan X-gel, molecule that resemblant lactose. So yang kita nak ambil sekarang ni B ke A? Yang kita nak ambil adalah A, sebab A tadi berjaya. Okey, di mana A ni dia ada ampicillin resistant. Ini kita pakai sebagai genetic marker yang kita pakai tadi. Dan kita berjaya memasukkan apa? Gene of interest yang kala merah tu tadi. Okey, so yang ini dah berjaya. So bila dah berjaya, kita ambil koloni putih ini dan kita start untuk grow dia ataupun amplify dia supaya dia jadi banyak. Grow dia supaya jadi, and amplify lah, supaya dia jadi banyak dan jadi lebih untuk kita gunakan untuk menghasilkan gene yang tertentu. Okey, so harapnya video suplemen saya untuk conteng-conteng untuk step gene cloning ni memahamkan anda lebih lagi mendalam. Okey, sebab chapter ni agak payahlah juga untuk kita fahamkan sikit. So semoga ilmu yang saya kongsikan pada hari ini bermanfaat kepada anda semua. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.